Hari ni aku nak cerita pasal Canva. Satu apps yang tiba-tiba sejak 2-3 tahun ni macam semua orang boleh pakai, semua orang boleh guna, semua orang boleh guna di ujung jari. Tiba-tiba semua orang boleh jadi designer, tiba-tiba semua orang boleh claim diri diorang as a graphic designer hanya menggunakan Canva. Tapi itu yang bother diri aku sekarang bila mana Canva ni, adakah dia satu apps yang telah membunuh industri graphics design? Macam aku, adakah aku terkesan juga dengan apps Canva ni? Aku akan explain dalam video ni kejap lagi. So Canva, satu apps yang boleh dikatakan free. So kalau free version pun boleh ada macam-macam function yang kita boleh pakai. And kalau pro punya version pun lagi banyak lah function yang korang boleh dapat. But adakah Canva ni dia boleh membunuh graphic designer macam aku ni? Kenapa aku boleh came up with this topic? Sebab baru-baru ni aku dapat satu interview. Okay, bila mana bukan aku yang interview lah, okay? Company aku tengah nak cari intern untuk graphic designer. So adalah satu mamat ni datang kat kita orang, and aku interview dia lah. Dia memang nak intern as graphic designer. So bila aku tengok portfolio dia, aku tengok hasil kerja dia, so quite nice. Boleh dikatakan cantik lah, good looking lah. But then, bila aku tanya dia, you design guna apa? And dia cakap, Canva. Boleh tak guna Adobe Illustrator or Adobe Photoshop? Dia kata tak pandai. Kat situ aku dah aku macam bother sikit. Kau hanya menggunakan Canva dan kau berani untuk apply intern as graphic designer. Aku terkesan lah kan, bila ada orang-orang macam ni boleh berani nak apply as graphic designer walaupun hanya sebagai seorang intern. Dah lah, nak apply graphic designer guna Canva saja, tak tahu guna Adobe Illustrator, tak tahu guna Adobe Photoshop. Aku dah macam beraninya. That's why aku came up with this topic untuk video kali ni. Aku tak nak cerita panjang pasal Canva boleh buat apa. Aku tak nak cerita pasal sejarah Canva tu untuk apa. Tapi aku boleh cakap kat sini, Canva ni sebenarnya dia dah banyak membantu local entrepreneurs. Tak kisahlah local ke luar negara ke, especially entrepreneurs yang baru nak naik in terms of social marketing, macam mana nak create simple poster untuk diorang punya social media and what not. Benda tu booming especially masa kita tengah pandemik hari itulah, bila mana terlalu ramai, terlalu banyak peniaga-peniaga kecil, usahawan-usahawan kecil tiba-tiba booming, and at the same time diorang tak ada budget untuk bayar graphic designer macam aku. So diorang cut short, diorang terpaksa guna apps macam Canva ni. So technically aku berbahas pasal isu ni sebab aku tak puas hati bila ada orang yang hanya menggunakan Canva tapi berani claim diri diorang as graphic designer. Jauh sekali seorang graphic designer mi segera. Kalau graphic designer mi segera ni bermaksud dia ada skill, dia belajar skill tu from someone and then dia adapt benda tu as graphic designer lah. And aku tak kisah pasal benda tu tak bunuh industri pun, as long as dia tahu menggunakan Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, and that's good. Tapi bila kau hanya menggunakan Canva and kau claim diri kau as graphic designer, bagi aku tak adil lah. Agak susah untuk graphic designer yang dah ada ni, especially yang graphic designer yang betul-betul legit, yang ada sijil, yang ada diploma, dan ada degree, yang belajar bertahun-tahun theoretically, practically, and segala jenis skills tu diorang develop bertahun-tahun, and then korang just bunuh korang punya career tu hanya menggunakan satu apps yang sangat-sangat mudah. So kat sini aku nak cerita keburukan lah untuk pengguna-pengguna Canva ni, okay? Especially when it comes to graphic designer. Canva ni sebenarnya dia boleh membunuh creativity tau sebenarnya. Sebab graphic designer ni dia boleh buat everything yang ada dalam Canva from scratch, and Canva ni kau just ambil benda yang kau boleh drag and drop, and benda tu kau susun nah jadi satu poster. Tapi itu adalah limitation untuk orang-orang yang menggunakan Canva lah as a graphic designer. Kita boleh create benda tu from scratch. Kau nak bentuk yang macam-macam mana, squiggle, squishy tu semua, kita boleh create from scratch. As for Canva punya user, benda tu dah ada, kau just drag. Kau tak boleh macam nak buat bentuk dia tu lain sikit ke, kau just boleh tukar colour. Itu agak quite killing the creativity lah sebenarnya. And bila dia dah membunuh kau punya creativity tu, dia akan melahirkan rasa yang kau macam tak puas hati dengan design yang kau dah create dalam Canva. Bila kau dah start guna Canva ni kadang-kadang dia dah ada template kan, and kau tak boleh nak fikir luar kotak tau daripada situ, sebab kau hanya limit dengan apa yang ada kat dalam Canva sahaja. Itu yang bermaksud aku killing creativity. So bila dia dah mula killing kau punya creativity tu, dia akan create satu lagi masalah, di mana design korang akan nampak sama dengan produk-produk lain, dengan brand-brand lain.
kan. Sebab semua bayangkan kalau kat dunia ni, kat Malaysia itself lah, ada 10,000 syarikat ataupun brand yang menggunakan Canva, and 10,000 brand ni juga menggunakan template yang lebih kurang. Dan apa bezanya brand kau dengan brand orang lain? Faham tak? So graphic designer boleh bantu benda tu. Kita boleh create the new atmosphere for your brand. And at the same time, kenapa kita orang rasa macam terkesan? Sebab dia macam replacing our job, especially as a graphic designer. Bayangkan masa pandemik hari tu, betapa banyaknya pengusaha kecil booming, and at the same time korang pula tak ada budget nak hire kita orang as a graphic designer, yang technically kita orang pun terkesan juga masa pandemik tu. And kita orang pun tak boleh nak cari makan sebab korang tak mampu nak bayar kita orang. And disebabkan Canva ni jugalah berapa ramai graphic designer yang terpaksa gantung, kalau musician gantung gitar, kita orang gantung laptop, gantung PC sebab dah tak boleh nak survive as a graphic designer. So technically dia tak membunuh industri graphic design, tapi dia membunuh career kita orang as a graphic designer. Dan yang paling aku macam bother bila mana aku baru perasan ada satu job scope yang baru yang dipanggil, aku tak ingat, aku pernah nampak benda ni kat Twitter, orang share kat aku, Canva designer something macam tu lah. So technically kau just menggunakan Canva untuk create dia orang punya social media posting apa semua, and benda tu orang bayar engkau untuk create hanya menggunakan Canva tu. So macam sampaikan hanya satu apps ni je kau dah boleh buat jadi satu job scope kan, which is tak best lah untuk as a graphic designer macam kita orang ni. Tapi itu tak bermaksud graphic designer ni tak boleh survive langsung. Ada caranya, and walaupun Canva ni dah digunakan secara orang kata menyeluruh, tapi ada benda yang Canva tak boleh buat tapi graphic designer boleh buat. So berbalik pada topik kita tadi, adakah Canva membunuh industri graphic design? Adakah ia membunuh career graphic designer macam aku? Bagi aku, tak. Setiap graphic designer dia ada good taste lah in terms of design, and dia orang menggunakan apa yang dia orang belajar secara teori, apa yang dia orang belajar dekat college, apa yang dia orang belajar dekat melalui dia orang punya lecture ke short course ke apa semua. And bila dia orang ada that theory, dia orang tahu the elements of designs, di apa orang kata tu teori in graphic design tu, dia orang boleh emulate satu benda yang Canva sendiri tak boleh emulate. And I would say that as a graphic designer, aku nampak Canva ni as a source of inspiration juga sebenarnya. Dan bagi aku juga, Canva tak boleh menggantikan a knowledgeable graphic designer lah bagi aku, sebab dah lah kita ni belajar bertahun-tahun kan. Dengan apa yang aku cakap tadi, kita ada teori, kita dah belajar secara practically apa semua. Kita tak perlu rasa tergugat sangat dengan Canva ni sebenarnya. At the end of the day, orang-orang yang ada business ni apa semua, dia akan look forward untuk bekerjasama dengan kita juga. Sebab Canva ni adalah satu apps yang bagi aku on the fly, yang macam kau boleh create something yang secara cepat lah. Maknanya kalau diorang betul-betul tak ada budget nak hire kita, diorang betul-betul tak ada orang kata siapa-siapa yang diorang boleh percaya untuk create a design untuk diorang, then diorang boleh rely on that apps, rely on Canva. And korang kena ingat juga, apa-apa yang ada kat dalam Canva tu sendiri di-create oleh graphic designer macam kita juga. Segala jenis elemen, fonts, apa semua tu, graphic designer yang create benda tu untuk orang lain pakai kan. And banyak sebenarnya benda-benda yang Canva tak boleh buat tapi graphic designer boleh buat, especially when it comes to design yang besar-besar untuk print, misal kata untuk billboard, Canva tak boleh buat billboard. Untuk banting yang besar-besar, Canva tak boleh buat benda tu sebab dia apps tu tak sesuai untuk buat something yang untuk di print. And kalau graphic designer ni mesti tahu kan between RGB and CMYK kan. So mostly apps Canva ni dia punya template apa semua tu dia RGB base, dia bukan CMYK punya base. So bila korang nak print something from Canva, color akan tukar, obviously color akan tukar, size tak boleh customize, which is a downside, another downside of Canva juga. Fonts limited, downside of Canva juga. And banyak lagi benda-benda yang Canva tak boleh buat tapi sebenarnya graphic designer boleh buat benda tu. Graphic designer, aku pernah dapat satu masalah di mana ada someone ni, dia create banting guna Canva, and then bila dia hantar ke printer reject sebab dia kata size tu dia orang tak boleh buat, printer tak boleh buat, tu satu. And then size untuk orang kata file tu sendiri tak cukup besar untuk buat banting yang besar. The color mode itself
bukan dalam CMYK tapi RGB. At the end of the day, diorang akan cari graphic designer yang legit juga untuk kita menyelesaikan masalah-masalah macam tu. Hence, that's why aku sebenarnya tak rasa tergugat sangat. Cumanya aku rasa terkesan bila yang macam aku cakap tadi, masalah sebelum tadi, yang menggunakan Canva tu as a ticket untuk apply job as a graphic designer. And aku harap orang-orang kat luar sana yang tengok video ni, kalau korang hanya tahu menggunakan Canva sahaja, aku rasa hentikanlah. It's not appropriate, satu, and dia menjadi satu masalah juga sebenarnya, and itulah yang membunuh career kita orang sebenarnya. As a graphic designer, jangan tergugat sangat. Kita punya servis ni masih lagi diperlukan, perkhidmatan kita ni masih lagi orang kata diperlukan. Jangan pernah putus asa, terus belajar benda-benda baru, terus orang kata hasilkan kreativiti yang sangat orang kata yang mampu membuat orang luar sana percaya dengan bakat dan skills kita. And aku rasa itu saja daripada aku untuk video kali ini. Till next time, kita berjumpa lagi dalam video akan datang. Kalau ada apa-apa, share dekat komen, okay? Adios.